Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu, edisi 17 September 2022 bersama saya Hanim Nadia. Terlebih dahulu, Sumber kini ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Tun Sami Velu atas pemergiannya pada Khamis dan juga kepada keluarga pelakon Allahyarham Aman Shah yang meninggal dunia pada Rabu. Baiklah, kita mulakan berita utama minggu ini. Ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir urus niaga mencecah paras terendah dalam tempoh 24 tahun. Ianya selepas terus diasak susulan jangkaan pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat FED menaikkan lagi kadar faedah akibat inflasi tinggi dengan ringgit melepasi paras 4.52. Penganalisis pasaran Active Trades Alexander Londono berkata, jangkaan inflasi yang lebih tinggi menyebabkan pelabur mengelak aset berisiko dan sebaliknya beralih kepada aset selamat seperti dolar AS. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Firdaus Rosli berkata, ringgit akan terus menerima tekanan berbanding dolar AS apabila jurang kadar faedah semakin melebar, manakala dana persekutuan AS akan lebih tinggi berbanding kadar dasar semalaman OPR menjelang minggu depan. Dalam pada itu, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kelompok mata wang utama lain iaitu berbanding dolar Singapura, yen, pound Britain dan susut berbanding euro. Terdahulu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menolak persepsi segelintir yang mendakwa Malaysia berdepan risiko untuk muflis. Tambahnya, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yakin dengan prospek pertumbuhan ekonomi negara. Kita terus ke antara berita yang menjadi tumpuan minggu ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin memperoleh perintah injeksi sementara daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya Datuk Lokman Nur Adam dengan serta-merta memadamkan kesemua video yang didakwa memfitnah beliau di akaun media sosial. Peguam Ragunat Kesavan yang mewakili Ismail Sabri berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozin membenarkan permohonan ex parti sebelah pihak dikemukakan selaku plaintiff terhadap Lokman sebagai defendant. Menurut Kesavan, perintah ex parti dikeluarkan hari ini sehingga pendengaran interparti dua pihak pada 26 September ini. Dalam penyataan tuntutan, Ahli Parlimen Berik itu mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas telah membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu video bertajuk Bila Presiden UMNO Panggil Tak Datang tapi PM ada masa nak jumpa Mahathir, Lokman Adam. Beliau berkata kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant. Ismail Sabri berkata beliau tidak pernah mengkhianati UMNO dan tidak pernah mengatur langkah untuk menghalang pembubaran parlimen, seterusnya mengadakan pilihan raya umum untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi am, teladan dan tambahan, faedah, kos serta relief lain difikirkan sesuai oleh mahkamah. Beralih ke berita yang menggemparkan rakyat Malaysia. Polis Negeri Sembilan mendedahkan menerima 2 lagi laporan membabitkan selebriti yang juga penceramah bebas yang ditahan di Selangor berkaitan kes amang seksual terhadap remaja bawah umur. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ruslan Khalid berkata, 2 laporan terbabit dibuat oleh 2 remaja yang masing-masing berusia 17 tahun di Seremban pada bulan ini. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan dan mendatangkan fitnah kepada mana-mana pihak serta menyebabkan kegusaran kepada masyarakat. Media sebelum ini melaporkan seorang selebriti lelaki berusia 40 tahun ditahan polis di sekitar Kelang pada Khamis untuk siasatan kes amang seksual fizikal terhadap 4 remaja. Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohammed dilapor berkata suspek dipercayai berkenalan dengan kesemua mangsa menerusi program motivasi di sekolah sekitar Selangor. Katanya setakat ini Polis Selangor telah menerima 4 laporan iaitu 2 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan dan masing-masing 1 di IPD Shah Alam dan IPD Kajang. Kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017.
Berita seterusnya, selepas Selangor, Kerajaan Negeri Pulau Pinang pula membatalkan darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk Seri Utama yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 2019 berkuat kuasa Khamis. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Pulau Pinang Muhammad Zakwan Zakaria memaklumkan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Ahmad Fuzi Abdul Razak bersetuju Kerajaan Negeri membatalkan darjah kebesaran Najib berikutan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos mengekalkan sabitan dan hukumannya dalam kes SRC International Sendirian Berhad. Pembatalan dan pemansuhan keahlian ini adalah selaras dengan kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang menurut Perkara 6 dan 8 Perlembagaan Negeri Pulau Pinang serta Peraturan 18 Statut Darjah Pangkuan Negeri 2011. Pada 12 September lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah telah menarik balik darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk dan Datuk Seri yang dikurniakan kepada Najib pada 1992 dan 2004. Bagaimanapun, Najib masih lagi mempunyai gelaran Datuk Seri dari beberapa negeri lain iaitu Pahang, Perak, Melaka, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Bekas Perdana Menteri itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos menolak rayuannya terhadap sabitan SRC International atas 7 pertuduhan jenayah serta hukuman penjara dan denda RM210 juta sebagai ganti tambahan 5 tahun penjara. Berita seterusnya, sebanyak 62 lokaliti di daerah Kelang berisiko terdedah dengan banjir susulan fenomena air laut pasang besar dan monsun timur laut yang sedang berlaku pada bulan ini sehingga Disember. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelang Syahman Jalaluddin berkata, situasi yang akan membabitkan lebih 10,000 penduduk itu akan melibatkan antaranya kawasan Kampung Teluk Gong, Sungai Serdang, Kampung Tok Muda dan Pulau Indah. Syahman berkata berdasarkan laporan tinjauan cuaca bagi tempoh September 2022 hingga Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Selangor dijangka akan menghadapi peralihan monsun barat daya kepada monsun timur laut. Beliau berkata kedua-dua fenomena tersebut boleh menyebabkan air laut melimpah masuk ke sekitar kawasan penempatan dan membawa kepada risiko bencana banjir di kawasan penempatan penduduk. Susulan itu, Syahman meminta mereka yang tinggal berdekatan atau terdedah dengan risiko banjir untuk sentiasa peka dengan situasi serta cuaca dan mematuhi arahan sekiranya diarah berpindah oleh pihak berkuasa. Katanya jawatankuasa itu turut merangka pelaksanaan program pemerkasaan komuniti seperti menubuhkan pasukan tindak balas kecemasan Community CERT yang melibatkan pelbagai peringkat komuniti setempat. Dari nasional kita ke berita politik. Parti Amanah akan membuat aduan kepada Kesatuan Ulama Islam Sedunia susulan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mendakwa ramai di kalangan pimpinan Pakatan Harapan PH tidak beriman. Timbalan Presidennya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata sikap ditonjolkan Abdul Hadi langsung tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang ulama dan disifatkan melampau. Pada masa sama, Salahuddin bersendoroh hanya Abdul Hadi yang tahu berkenaan agama Islam daripada orang lain dan disebabkan itu, beliau dengan mudah menuduh orang lain sebegitu. Menurut Salahuddin, bukan kali pertama pemimpin PAS itu mengeluarkan kenyataan seumpama ini. Terdahulu, Hadi Awang mendakwa PH ketika menghadapi PRU 14 pada 2018 memperlihatkan parti gabungan pembangkang itu secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadi dalam catatan minda Presiden menyatakan PH mengamalkan politik dendam melalui kenyataan terbuka yang mengganggu-gugat urusan pentadbiran negara dan menyusahkan badan kehakiman. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT khas UMNO yang dijadualkan berlangsung pada 17 September ini ditangguhkan pada 30 September. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menerusi kenyataan pada Jumaat. Menurut Ahmad Maslan, penangguhan itu susulan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO terlibat dengan perasmian Sukan Malaysia SUKMA di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tarikh tersebut.
Dalam pada itu, Ahmad Maslan memaklumkan pelancaran Jentera Pemuda Barisan Nasional akan diadakan pada Sabtu ini di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Terdahulu, media melaporkan UMNO akan mengadakan mesyuarat terlebih dahulu sebelum mesyuarat Biro Politik mengambil tempat dan mesyuarat MKT pada 11 malam. Dalam mesyuarat itu, Ismail Sabri Yaakob juga dijangka akan membincangkan tarikh pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat. Ismail Sabri yang menduduki kerusi top 5 sebagai naib presiden dilapor berkata, mesyuarat itu mungkin diadakan lebih awal sebelum pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan pada 7 Oktober depan. Global minggu ini dimulakan dengan berita menyayat hati apabila hujan lebat dan banjir melanda wilayah tengah Itali Marche pada 15 September lalu. Bencana berkenaan mengorbankan sekurang-kurangnya 7 orang mangsa dengan 3 lagi masih gagal dikesan, lapor Reuters. Pihak berkuasa tempatan berkata mereka tidak menjangkakan hujan yang turun seperti bom air itu kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Bencana berkenaan berpunca dari 400 ml hujan yang turun dalam masa 2 hingga 3 jam sehingga membanjiri jalan-jalan di beberapa bandar di wilayah Ancona dan Pesaro Urbino. Rakaman yang dikeluarkan oleh pasukan bomba memaparkan pengendali menunjuk ke arah jalan-jalan di bandar tepi laut Senegalia dari atas bumbung. Beberapa pegawai bomba sedang berusaha menyelamatkan orang ramai dan memindahkan mangsa banjir, manakala anggota yang lain pula sedang membersihkan jalan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan bahawa misi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang dan terkesan bencana sedang giat dilaksanakan ketika ini. Sementara itu, pemimpin Parti Demokratik PD Itali menerusi ciapan di laman Twitter memberitahu mereka akan menghentikan kempen menjelang pilihan raya kebangsaan yang akan diadakan pada 25 September ini berikutan bencana banjir yang melanda negara. Sebuah bangunan pejabat dilapor terbakar di Changsha, China dengan api kelihatan menjulang-julang dari luar dalam kejadian yang berlaku pada 16 September 2022. BNO News melaporkan kebakaran di menara dengan ketinggian lebih 200 meter itu melibatkan berdozen-dozen ruang pejabat terbakar sehingga menyebabkan asap tebal berkepul-kepul naik ke langit, lapor media tempatan CCTV. Susulan kebakaran itu, pasukan bomba tempatan telah mengerahkan sebanyak 36 jentera dan 280 anggota untuk memadamkan api tersebut. Menurut jurucakap bomba, api sudah pun berjaya dipadamkan dan tiada kecederaan atau mangsa terkorban dilaporkan. Sebuah video yang merakam kejadian berkenaan menjadi tular di media sosial. Menerusi video tersebut, dapat dilihat api marak keluar melalui sisi-sisi bangunan dengan asap hitam pekat memenuhi kawasan itu. Siasatan awal bomba mendapati kebakaran tercetus di bahagian luar tingkat 42 bangunan itu. Bagaimanapun tiada maklumat lanjut dikongsikan berhubung punca kebakaran tersebut yang berlaku. Arena minggu ini dimulakan dengan Johor Darul Takzim. JDT muncul juara Piala FA 2022 apabila menewaskan Terengganu FC 3-1 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 September lalu. Pada aksi tersebut, pasukan Terengganu kendalian Nafuzi Zain membariskan kesebelasan terbaik dengan penjaga gol Muhammad Rahadi Azli Rahalim kembali dipertanggungjawabkan menjaga gawang skuad penyu. Manakala pengendali JDT Hector Bidoglio pula membuat percaturan ampuh dengan trio serangan yang dibarisi Baxon da Silva, Arif Aiman Muhammad Hanafi dan Fernandos Forestieri dijadikan sebagai senjata. Gol yang dinanti-nantikan JDT akhirnya hadir pada minit ke-34 menerusi Arif Aiman meletakkan pasukan di depan
sekaligus menyaksikan kedudukan 1-0 kekal hingga wisil penamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Terengganu cuba memperkemaskan corak serangan mereka dalam misi memburu gol penyamaan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Terengganu apabila JDT dihadiahkan sepakan penalti. Selepas Rahadi Azli mengasari Bergson da Silva dengan Bergson menyempurnakan sepakan penalti itu untuk meletakkan Harimau Selatan selesa di hadapan dengan kelebihan 2 gol. Terengganu cuba menggandakan asakan dan ia membuahkan hasil apabila Kipre berjaya menewaskan Farizal untuk merembat masuk gol pertama skuad penyu pada minit ke-75. Bagaimanapun, Bergson kembali meletakkan JDT di hadapan pada minit ke-78 sekaligus kedudukan 3-1 kekal hingga wisil penamat dibunyikan. Untuk rekod, ini adalah trofi kedua JDT dalam saingan Piala FA selepas kelab itu diswastakan pada tahun 2013. Legenda tenis Switzerland Roger Federer akan bersara selepas Piala Lever minggu depan sambil mengakui pertarungan dengan masalah lutut menyebabkan dia mengambil keputusan menamatkan karier bersejarah miliknya. Menerusi kenyataan di media sosial, Federer berkata Piala Lever yang akan berlangsung di London itu akan menjadi acara ATP terakhir baginya. Pemain berusia 41 tahun itu pernah memenangi 20 gelaran Grand Slam dan tidak bermain sejak tewas suku akhir Wimbledon 2021 selepas menjalani pembedahan lutut ketiga dalam 18 bulan. Federer bergelut dengan kecederaan lutut sejak 3 tahun lalu yang mengehadkannya kepada 3 daripada 11 Grand Slam sejak permulaan 2020. Katanya beliau telah bekerja keras untuk mendapatkan kembali prestasi kompetitif. Namun beliau tahu keupayaan dan had badannya serta mesej yang diberikan sejak kebelakangan ini adalah jelas. Saya sudah berusia 41 tahun. Saya sudah bermain lebih 1,500 perlawanan sejak 24 tahun lalu, kata Federer. Akhir sekali kita ikuti sambutan meriah kereta api Sarong di ibu kota. Selepas 2 tahun penganjurannya ditunda kerana pandemik COVID-19, program Kereta Api Sarong 2022 kembali menyemarakkan sambutan Hari Malaysia di Ibu Negara pada Jumaat. Bertemakan Retro Kuala Lumpur, dianggarkan seramai 5,000 peserta hadir memeriahkan Hari Bersejarah Negara dengan rata-ratanya segak memakai kain sarung. Program yang memasuki edisi keempat ini bermatlamat menggunakan perkhidmatan awam di Lembah Kelang sekaligus mengurangkan pelepasan karbon di bandaraya. Selain itu, ia turut mempromosikan pemakaian kain sarung dan mendidik orang ramai tentang rahsia pemakaian kain sarung. Rata-rata pengunjung berpandangan program seperti ini berjaya menyemai rasa patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Apa yang menarik, sepanjang peserta berharap perkataan Merdeka dan Hari Malaysia dilaungkan mereka. Program yang diperkenalkan pada tahun 2012 ini merupakan program kendalian badan bukan kerajaan loko. Pada tahun ini, program Kereta Api Sarong 22 mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan MOTEK dan Kementerian Pengangkutan. Pada tahun ini, program Kereta Api Sarong 22 mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan MOTEK dan Kementerian Pengangkutan. Turut terlibat seperti Kereta Api Tanah Melayu KTMB, Prasarana Berhad, MRT Corporation, Express Rail Sdn Berhad atau ERL dan Malaysia Airport Holding Berhad. Baiklah, pastikan anda sentiasa bersama dengan Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.